Maka tiada harus kosarkan sembahyang yang luput ia seorang. Nah, maka tiada harus kosarkan sembahyang yang luput ia. Dia cakap yang luput. Apa yang luput? Yang tinggal ia seorang pada masa hadir. Apa masa hadir? Yakni masa tiada musafir. Masa hadir ialah masa yang tiada musafir. Di dalam hal dia tiada musafir, maka tak harus dia qasarkan sembahyang yang dia luput pada masa hadir. Nah, dan tiada yang luput di dalam masa safar yang panjang yang berdosa. Apa? Dan tiada harus qasarkan sembahyang yang luput, yang tinggal. Luput tu mana tinggal? Yang tiada bekerja. Maka tidak harus qasarkan sembahyang yang luput ia seorang pada masa hadir, yakni pada masa yang tidak musafir. Nah, apa masalahnya? Masalah dia tinggal sembahyang ketika dia tidak ada musafir. Tiba-tiba dia masuk musafir, dia qadhakan sembahyang dia dengan qasar dalam musafir. Akan sembahyang yang dia tinggal pada masa hadir harus. Tak boleh, itu tak boleh. Dan tiada yang luput apa? Dan tiada harus qasarkan sembahyang yang luput yang tinggal di dalam masa safar yang panjang yang berdosa. Di dalam perjalanan yang panjang, tapi perjalanan itu yang berdosa. Sifat safar. Safar panjang mana? Safar yang berdosa. Macam musafir atau berjalan pergi buat maksiat. Tu macam weru-weru pemuda-pemuda kita sekarang dah pergi berjalan ke situ kat sini tinggal semayang terus. Pergi kat mana? Pergi Phuket. Pergi buat apa Phuket? Pergi tengok farang. Pergi mana? Pergi Penang. Dan tengok siapa dia. Kalau kat sini tengok apa dia? Tengok farang, tengok orang putih. Nah, tu tak boleh lah macam tu. Kalau kita pergi musafir nak tengok, nak lihatkan makhluk Allah Ta'ala, nak tengok kuasaan Allah Ta'ala, tak apa. Ni tak pergi berjalan situ sini nak tengok farang bertelanjang. Siap tu. Tak boleh tu. Dan begitu juga di Malaysia pergi ke mana? Pergi kat Genting. Nah, jarak di antara dia dengan Genting tu perjalanan dia kita kata 90 km. Nah, maka di Genting tu boleh bersafar kalau kita tak buat maksiat. Tapi orang pergi ke Genting tu buat apa? Buat maksiat tu, maksiat ni, judi tu, judi ni. Itu tak boleh. Nah, tak boleh kita nak qasar sembahyang. Itu bagi safar, berdosa dengan safar. Kalau berdosa di dalam safar itu boleh. Harus. Macamnya kita pergi berkelah, pergi berjalan di satu tempat, pergi ziarah kawan. Tapi di dalam ziarahan itu ini ada minum arak. Ada maksiat, ada bermain judi. Nah, ada bermain puying. Bermain puying mat perempuan. Nah, ada berlaku zina. Tengah-tengah pergi. Akan tetapi kosak dia, hati dia bukan pergi musafir itu kerana berjudi dan kerana berziarah. Tapi tengah-tengah perjalanan itu dia lakukan maksiat. Ini tak apa, ini harus. La baksa, tak apa yang tu. Itu tak apa-apa. Itu bagi maksiat di dalam musafir. Bukan maksiat dengan sahabat musafir. Kena bertiba itu. Nah, sampai dia kata di sini dan tiada harus qasarkan sembahyang yang luput di dalam masa safar yang panjang yang berdosa. Safar yang berdosa. Adapun sembahyang yang luput ia sembahyang di dalam masa safar yang panjang yang tiada berdosa. Adapun syarat. Dia panggil adapun syartiyah. Jawab dianya maka kaum yang terlebih zuhid. Belakang terjawab dia. Adapun sembahyang yang luput ia sembahyang di dalam masa safar yang panjang. Safar panjang mana? Yang tiada berdosa. Dia tinggal sembahyang masa dia berjalan pergi ziarah kawan.
pergi ada amalan ada ni, tapi safar ia tak ada dosa, akan tetapi dia tinggalkan sembahyang di dalam safar panjang tadi. Jawab bagi ada pun, maka kau yang terlebih zahid, maka perkataan yang terlebih zahid nisbah dalil. Lebih zahid yakni nisbah dalil. Perkataan yang terlebih zahid, terlebih nyata, terlebih terang, nisbah dalilnya harus diqadhakan dia kesembahyang yang luput di dalam masa safar yang panjang yang tiada berdosa. Harus diqadha dengan qasar. Harus diqadhakan dia kesembahyang itu diqadha dengan qasar, dengan memendekkan yang 4 buat 2. Itu boleh. Diqadha di dalam masa safar yang tiada di dalam masa hadid. Di dalam masa safar. Nuktah situ, titik. Di dalam masa safar, titik itu. Harus qadha itu sembahyang dengan qasar. Diqadha di dalam masa safar. Yang kita tinggal dalam masa safar yang panjang itu, boleh kita qadha sembahyang tinggal dalam masa safar yang panjang yang tiada berdosa tu. Dengan qasarkan, dengan pendekkan boleh. Ini harus. Tiada di dalam masa hadir. Tiada di dalam masa hadir apa? Tiada harus diqadhakan dia dengan qasar. Tiada harus diqadha di dalam masa hadir, yakni masa tiada musafir. Masa hadir ini masa duduk kat rumah ni. Masa duduk kat rumah, duduk sini dalam musafir, tak ada berjalan pergi ke mana-mana tu. Masa tu, maka masa itu tak boleh kita qadhakan dengan qasar. Masa yang kita tidak musafir, hanya kita tinggal kat rumah saja. Itu dia. Itu kau yang terlebih zahir nisbah dalil. Itu dia. Apabila ada kata zahir, adalah muqabil dia. Muqabil ni mana kau yang melawankan akan kau yang terlebih zahir. Dan sabit bagi muqabilnya, muqabil kau yang terlebih zahir. Sabit tetap bagi muqabil, bagi melawannya, lawan bagi kau yang terlebih zahir. Apa kau yang muqabil dia? 2 kaum pula. Sabit bagi muqabil akan lebih zahir, 2 kaum, 2 perkataan ulama pula. Apa dia? Yang pertamanya daripada 2 kaum. Yang pertamanya 2 kaum harus diqadhakan dia kan sembahyang yang luput di dalam masa safar yang panjang yang tiada berdosa. Harus qadha dengan qasar. Harus qadha dengan qasar. Qadha dengan qasar di dalam keduanya tu. Dengan qasar di dalam keduanya apa? Di dalam masa safar dan di dalam masa hadir. Di muqabil sedap. Muqabil memang luas lagi. Muqabil memang luas. Masa dia luas. Boleh qadhakan dan boleh qadhakan masa hadir. Itu sembahyang yang kita tinggal pada masa musafir yang harus. Musafir yang tiada berdosa. Maka boleh qadhakan dengan qasar. Di dalam keduanya, di dalam masa safar dan di dalam masa hadir boleh. Ini hak muqabil bagi kaum yang terlebih zahir. Itu muqabil membetuli, melawani akan kaum zahir. Dan yang keduanya daripada 2 kaum. Dan yang keduanya daripada 2 kaum tiada harus diqadhakan dia kesembahyang yang luput di dalam masa safar yang panjang yang tiada berdosa. Tak harus, tiada boleh diqadhakan dia.
Hadis qada dengan qasar semata-mata. Apa makna semata-mata? Sama ada di dalam safar dan di dalam masa hadir. Itu dia. Itu semata-mata. Apa makna semata-mata? Ada makna ni tu. Ni kitab pula ni. Nah, kitab buah makna macam ni. Semata-mata. Apa makna semata-mata? Ada makna situ. Bukan macam alfa-alfa gitu dah. Mana ada? Apa makna semata-mata? Sama ada. Ia tafsir pada makna bahasa Arab mutlaqan. Mutlaqan semata-mata. Apa semata-mata? Yakni sama ada masa safar dan di dalam masa hadir. Tak boleh qada sama sekali. Itu gimana gitu? Tak boleh qada qasar dengan qasar. Adapun dengan tamam itu okey boleh. Boleh tu dengan tamam. Dengan qasar ni, ini kaul yang kedua. Lepas tu tak harus qada dengan qasar semata-mata, bahkan wajib diqadakan dia kesembahyang yang luput itu. Bahkan wajib diqadakan dia kesembahyang luput itu dengan tamam semata-mata. Dengan tamam semata-mata, dengan sempurna semata-mata. Sama ada dalam musafir atau dalam hadir. Ini tafsir bagi semata-mata. Apa makna semata-mata? Ini tafsir bagi semata-mata. Sama ada jatuh oleh qada itu. Apa makna jatuh? Yakni berlaku. Sama ada jatuh, sama ada berlaku oleh qada itu di dalam masa safar, masa safir. Tahu di dalam masa hadir. Itu makna semata-mata. Punya tafsir bagi semata-mata. Tak boleh weh. Ini kaum yang kedua, tak boleh semata-mata. Maka apabila ada khilaf macam ni, kita ambil yang pertama tadilah, kaum yang terlebih zuhid. Terlebih zuhidnya apabila lah kita qasar, kita kalau zuhid tadi diharuh diqada dengan qasar dalam masa safar yang tiada dalam masa hadir. Boleh. Itu yang terlebih zuhid. Itu cara kita pakai ke hukum. Nah, adapun yang yang khilaf ni, ini kita pakai ketika darurah. Nah, ketika darurah, tak boleh kita pakai yang ada khilaf ni. Akan tapi kita tidak ada darurah apa-apa, maka mesti kita kena pakaikan kaum yang terlebih zuhid. Tu kaum terlebih zuhid itu. Tu nah, habis setakat tu. Itu masalah qasar sembahyang kita. Kita masuk fasal lain pula. Kata musannifnya faslun fi ibtida'is safari wa intihaihi. Faslun ay hadza faslun fi bayan ibtida'is safari wa intihaihi. Wa intihaihi. Hamzah tu hamzah wasal tu bukan hamzah qata'. Orang tak baca wa intiha. Ya hamzah qata' ni dia duduk di bab af'ala saja. Af'ala yuf'ilu if'alan. Tu dikatakan hamzah qata'. Tu kita nak baca wasal tak boleh tu. Nak baca bunyi hamzah, berbunyi hamzah. Tapi yang ini hamzah pada ibtida' bukan hamzah wasal. Lalu tu bacaannya faslun fi ibtida'is safari wa intihaihi. Ini suatu fasal pada menyatakan permulaan safar dan selesainya safar. Ni pasal ni nak nyata itu pula, nak menerangkan di manakah tempat permulaan safar bagi kita perjalanan, dalam perjalanan. Dan bilakah selesaikan perjalanan kita? Maka pasal ini nak nyata yang ini. Tengok. Nah, tiada sah istinah mula dalam istinah ni. Tiada sah bagi orang musafir yang panjang safarnya orang musafir. Tiada sah oleh bahawa atau fa'il bagi tiada sah.
Ia dah sah bagi orang musafir yang panjang safarnya, orang musafir. Dia dah sah boleh bahawa qasar ia orang musafir akan sembahyang orang musafir. Bila tu kata dia dah sah tu sebelum daripada masuknya orang musafir di dalam safarnya orang musafir. Sebelum dia perjalanan, sebelum dia pergi berjalan, pergi masuk musafir, tak boleh lagi, tak harus lagi dia saat ni nak sembahyang qasar. Jamak tak boleh. Sebelum daripada dia sampai tempat permulaan dulu. Mesti kena sampai tempat permulaan itu dahulu baru boleh memulakan sembahyang qasar. Mana kata mesti orang yang hendak musafir mesti kena tinggal pada tempat dia duduk, tempat dia tinggal, luar pada kampung dia, luar tempat yang ditentukan. Tu nak itu dulu. Nah, kalau kita dah sah tu, kalau sembahyang dia dah sah macam mana? Macam kita nak musafir hari ini. Hari ini kita nak musafir. Maka apabila kita sebut kita musafir, kita selalu teruskan sembahyang di rumah, sembahyang di kampung. Sudah sembahyang ada jamu itu lain. Ni sembahyang qasar pergi. Lepas ada sembahyang, selesai ada sembahyang baru musafir. Itu tak boleh. Nah, ingat baik dah. Tafriqnya maka tiada dapat. Maka tak dapat tiada. Nafyi isbat. Tu kaedah dia. Nafyi isbatun. Nafi isbat. Mana nafi dua kali makna dia isbat. Tak dapat tiada yakni mesti. Makna mesti. Maka tak dapat tiada yakni mesti pada qasarnya orang musafir akan sembahyang itu. Mesti pada qasarnya orang musafir ke sembahyang itu. Mesti apa? Mesti daripada bahawa sampai ia orang musafir kepada tempat yang dibilangkan dia akan safar, yang dibilangkan akan safar, akan perjalanan pada di Makkah itu tempat dibilang akan orang musafir. Apabila sampai ke tempat dibilangkan dia orang musafir. Kalau tidak sampai lagi tak dibilangkan dia orang musafir. Itu mesti begitu. Nah, dibilang pada uruf, pada keramaian orang. Pada uruf, pada orang ramai-ramai. Jadi orang ramai-ramai dalam kampung tu daripada orang yang mengetahui lah. Bukan orang yang tidak ada mengetahui, orang yang tahu. Nah, kan ramai-ramai banyak orang dalam kampung tu, dalam tempat itu mereka berkata, mereka beramai-ramai kata bersetuju, bersatu, kata berwafakat apabila sampai di sini, ialah sinilah tempat permulaan musafir. Baru jadi musafir. Maka disitulah permulaan kita sembahyang qasar jamak. Itu dia tu pada uruf kan, pada uruf. Ini mesti kena tanya orang-orang ramai dalam kampung, dalam tempat tinggal kita tu mesti kena tanya kat situ. Nah, orang ramai dalam kampung, orang ramai dalam tempat kita tu, apakah dia mengatakan di manakah tempat selesaikan, tempat permulaan? Tempat permulaan hendak musafir di mana tempat? Itu mesti kena tanya dia. Dan permulaan safar, permulaan perjalanan bagi penduduk-penduduk bangunan. Bagi penduduk-penduduk bangunan seperti di bandar masalah. Di bandar negeri atau bandar Kuala Lumpur. Bandar mana? Pak bangunan penuh rumput. Kalau bambu, bambu di petani, bambu rumah berapa-apa. Tempat bangunan dan rumah, tempat bangunan dan rumah apa-apa, atau bangunan macam flat, macam kondo atau bangunan kondo. Sampai bagi penduduk bangunan seperti kondo. Nah, seperti kondo di mana-mana dan rumah-rumah, buat rumah. Ada masalah tu. Nah, hasil ia permulaan safar
dengan melalui kota. Dengan melalui kota yang ditentukan dia. Dengan melalui kota. Yang ditentukan dia. Kan kota. Dengan melalui kota yang ditentukan akan kota. Mana? Ini bagaimana masalahnya kampung atau bangunan dia buat kota. Apa kota? Kota-kota ni kalau tempat kita panggil pagar. Tempat kita sini panggil pagar. Kat Malaysia panggil apa? Pagar juga kan? Pagar kampung. Pagar kampung. Mana di sini? Tempat kita tak ada sekarang. Nah, yang saya tahunya, yang amat tahu di Yaman. Masa dahulu iaitu di Zabih. Masa pergi ke Yaman tu pernah pergi sekali di Zabih. Maka ada bekas-bekasan kota. Karena kampung Zabih ni dilikungi dengan kota. Dengan pagar. Likungi pagar. Maka dibuka dia pandang pagi, tutup 6 petang. Pagi dia buka, dan malam petang dia buka, dia tutup. Nah, siapa dia pergi nak masuk di kampung Zabih, orang ini tak boleh masuk lebih dari masa dia. Kalau pergi sekarang ini adalah ada apa? Ada bekasan saja, bekasan kota kampung. Kalau lihat di situ maknanya kota kampung ni macam orang buat kota. Buat pagar. Buat pagar kampung. Buat pagar kampung. Maka dulu. Sekarang ini tak ada dah pagar tu. Pagar tidak ada tu garisannya. Garisan ni, ini kampung ni. Ini kampung ni. Ada garis ni. Ni dia. Tu kota. Kota ni kalau sini pagar. Siapa ni kampeng. Kampeng luar. Dah kan? Tu. Hasil ia perlu sampah bagi penduduk bangunan, penduduk kondo dan penduduk rumah saat itu dengan melalui kota yang ditentukan dia kan kota. Melalui pagar. Pagar yang ditentukan dia kan kota ke pagar. Tu. Ditentu dengan tempat yang safar iyo. Dengan tempat yang safar iyo daripadanya. Dengan tempat yang safar iyo penduduk bangunan dan rumah daripada itu tempat. Daripada itu tempat. Mana kata orang duduk di kondo, orang duduk di rumah-rumah tu yang ada buat kota, dengan melalui kota itulah permulaan safar dia. Karena kota itu sebagai tempat yang ditentukan bagi dia untuk permulaan musafir. Tu. Dan jika adalah kota itu berbetul jihad yang menunjukkan dia oleh orang musafir itu kait. Tu kait. Kait pada kata permulaan safar. Kata hasil permulaan safar dengan melalui tu. Hasil-hasil. Ni kait pada kata hasil. Hasil-hasil jika adalah kota itu berbetulan jihad yang menunjukkan dia kan jihad. Jihad mana jihad yang menunjukkan dia kan jihad menuju oleh orang musafir itu. Mana orang musafir nak pergi kat jihad ni, maka ada pada jihad ni ada kota. Ialah ia lalu lepas pada kota itulah itu tempat permulaan musafir dia. Dia lalu pergi ke tempat kota itulah tempat permulaan musafir dia. Tu. Dan jika adalah di dalam kota itu beberapa tempat yang runtuh. Jikalau adalah dalam kota itu di dalam tempat lingkungan dia.
ada beberapa tempat yang runtuh. Seperti rumah runtuh, bangunan runtuh, dan tempat perhomoan sekalipun ialah hasil permulaan safar dia ialah dengan melalui kota itulah, bukan dengan melalui tempat rumah yang runtuh dan bukan tempat perhomoan. Ini sekiranya tempat itu ada kota. Jika tempat itu tidak ada kota, maka lalu tempat runtuh rumah, lalu tempat perhomoan tanaman. Tempat perhomoan macam buah padi, tanah timun, tanah robok, tanah apa tu. Tanaman cocok sayur-sayuran tu. Tanam padi, tempat perhomoan padi. Tempat tanah kecil-kecil tu tempat perhomoan. Lepas pada itulah baru dikirakan permulaan musafir. Ini bagi kampung, bagi tempat yang tidak ada kota. Tapi yang ada kota mesti kena lepaskan daripada kota. Daripada pagar, daripada kampung. Tu kerti tak kampung? Kerti dia. Mesti mana kampung? Kota tu mana kampung, tapi pagar. Tempat kita lah ada lah. Kau kita tengok umur orang. Umur orang untuk hak dia buat pagar. Tapi itu umur dia, pagar umur. Kau ni pagar kampung. Pagar kampung. Mana tu dia buat pagar sekeliling kampung dia. Maka permulaan safar dia luar pada kota tu lah. Jangan dari dalam kota. Faham itu? Tu dia weh. Nama tak hati kota. Pasal kita bagi kota. Bila temukan kota ni ada tempat lingkungan bagi kota. Itulah kota. Bahasa Melayu kita sini panggil kota. Tu dia. Pasal poin kerana sekalian barang yang di dalamnya dalam kota itu. Kerana sekalian barang di dalam kota di dalam kota itu. Apa sekalian barang? Daripada tempat utuh, beberapa tempat utuh dan tempat perhomoan semua saat itu dibilangkan daripada tempat yang safar ia penduduk bangun ni dan rumah ni. Daripadanya pada itu tempat tu pun dibilangkan permulaan dia. Dibilangkan daripada tempat yang safar ia penduduk bangunan dan rumah. Daripadanya. Pada itu tempat bila situ. Bila tempat yang musafir mula pada itu tempat. Itu dia. Dan tiada diiktibarkan dengan parik. Parik tak tiba dengan parik. Kiranya kalau kampung tu ada parik. Dan jembatan, buat sini jembatan. Apa jembatan? Yakni jambatan. Jembatan. Sini bagi jembatan. Jambatan. Jambatan itu mana? Getok. Hasil panggil getok sini. Tahu titi ni halus ada jembatan. Jambatan tu besar. Titi ni kecil. Tu dia. Tak iktibarkan dengan parit dan jembatan dan titi. Itu tak iktibar. Tak iktibar serta ada kota. Kalau ada kota, parit, jambatan, titi itu tak dikirakan. Maka bila kan dikirakan jambatan, parit dan titi? Ketika tidak ada kota. Jika tidak ada kota, tidak ada pagar kampung, tidak ada kampung tak ada. Ketika tu dibilang parit, dibilang jembatan, dibilangkan titi. Tu dia. Dan seumpama kota itu juga barang yang memperdiri akan diakan barang oleh ahli-ahli kampung. Gapo dia barang sini? Bayan pada kata barang daripada titi-titi. Itu super dengan kota juga. Serupa pada pihak apa? Kata serupa dengan kota, siapa apa? Yakni pada pihak hasil perjalanan
dengan melalui tiap-tiap pada keduanya. Ada seumpama kota juga tu. Seumpama serupa pada pihak apa? Yakni pada pihak hasil perjalanan dengan melalui tiap-tiap daripada keduanya. Tu daripada kota dan barai yang berdirikan dia oleh ahli kampung-kampung tu. Tu hasil perjalanan permulaan. Maka jika tiada didapatkan kota tersebut, kota bagi ahli kampung tadi tak ada. Maka jika tiada didapatkan kota tersebut, ini kota bagi ahli kampung tu tidak ada, dia kata. Dan adalah di sana, padahal adalah di sana. Padahal adalah di sana, yakni pada beberapa tempat untuk rumah dan tempat perhomaan. Ada apa? Ada titik. Jadi ada titik. Padahal adalah di sana. Pada itu tempat apa? Ada di sana, pada itu tempat untuk rumah, tempat perhomaan sana tak ada apa? Ada titik. Tak ada paring. Kota tak ada, tapi tempat tu ada titik atau ada paring. Itu dia. Maka tak dapat tiada. Maka tak dapat tiada, yang mesti daripada melalui nyo paring, nyo titik atau paring. Mesti kena lalu titik atau paring. Itulah baru sampai tempat permulaan safar. Ini bagi tempat yang tidak ada kota. Tempat dia ada kota, berarti ibarat dia. Maka jika tiada didapatkan kota tersebut, kota bagi kampung, ataupun kota bagi bangunan tadi, tidak ada. Dan ada tulisan padahal adalah di sana. Di sana apa? Di bangunan, di bangunan atau di rumah itu titik. Ada kampung kan, mau jadi tempat bagi umum. Dan di sana padahal ada di sana di itu tempat. Padahal adalah di sana di itu tempat tu titik. Titik atau paring. Maka tak dapat tiada daripada melalui titik atau paring tadi. Kena lalu waktu. Baru dikirakan permulaan safar dia. Maka jika tiada dapatkan sesuatu daripada yang itu, maka jika tiada didapatkan sesuatu daripada dimakan ibu itu, apa? Daripada titik atau paring. Tak ada di kampung tempat tu. Titik pun tak ada, paring pun tak ada. Maka di mana ke tempat permulaannya? Maka diiktibarkan permulaan safar dengan melalui bangunan. Sekiranya kalau kampung tak ada titik, tak ada parit, ialah kena melalui apa? Melalui habis, lepas habis bangunan tu, itulah tempat permulaan safar. Tu. Dan jika menyelangi akan dia akan bangunan oleh rumah yang runtuh sekalipun. Tu. Dan jika menyelangi ke bangunan tu oleh rumah yang runtuh sekalipun diiktibarkan permulaan safar dengan melalui bangunan. Tu. Dan jika disyaratkan melalui rumah yang runtuh, yang ada ia rumah yang runtuh di tepi bangunan, tiada disyaratkan melalui rumah yang runtuh, yang ada ia runtuh di tepi bangunan, itu tak syarat. Bukan syarat kena lalu lepas rumah yang runtuh, tak. Syarat dia lalu lepas pada bangunan. Maka rumah yang runtuh itu tak disyaratkan lalu kat situ. Maka lepas pada bangunan itu boleh dikatakan permulaan safar dia.
Walaupun rumah yang runtuh, duduk di tepi bangunan sekalipun. Tu. Tapi katanya tiada syarat ni. Kait pada kata tiada syarat. Apabila telah hilang asal-asal dindingnya dinding bangunan. Tu. Apabila telah hilang asal-asal dindingnya dinding rumah yang utuh. Apabila telah hilang asal-asalnya asal bagi rumah yang utuh tadi. Nah, asal-asal dia tu sudah hilang habis dah. Apa sudah hilang habis, maka bukan nanti lalu ke tempat rumah yang utuh itu. Maka mafhum di sini jikanya asal-asal dia belum hilang lagi, belum lagi hilang, maka mesti kena lalukan tempat rumah-rumah yang utuh itu. Ini dia. Dan tiada disyaratkan melalui tempat-tempat perhomaan dan kebun. Ada tak syarat. Dan jikalau dibinukan di dalamnya, di dalam tempat-tempat perhomaan dan kebun, beberapa mahligai, beberapa rumah yang besar-besar, mahligai, atau rumah yang didudukkan dia kami beberapa mahligai atau rumah ni pada setengah daripada musim-musim tahun sekalipun. Dahului tempat perhomaan. Karena tempat itu orang duduknya lama-lama sekali. Itu tak disyarat. Dan tak dapat tiada yang dimesti daripada melalui segala kubur yang berhubung dengan kampung. Tak disyarat melalui segala kubur yang berhubung dengan kampung, yang tiada ada kota, yang tiada ada pagar, yang tertentu baginya bagi kampung. Itu tak syarat juga weh. Lalu lupa pada kubur. Tu kampung yang tidak ada kota, tidak ada pagar, yang tertentu baginya bagi kampung. Dan jika ada kota itu, kota yang tertentu bagi kampung. Dan jika ada kota itu, yakni kota yang tertentu bagi kampung, maka disyaratkan melalui kota juga. Apa makna juga? Yakni tiada melalui segala kubur. Itu makna juga. Apa makna juga? Yakni tiada melalui segala kubur, bahkan melalui kota itu sahaja. Dan jika berhubung dengan negeri itu, berhubung pada uruf. Berhubung pada uruf. Dan jika berhubung negeri itu pada uruf. Ini habislah tu, masalah tu habislah. Ini istinah mula. Mula ikalan semula bagi ni. Ini kalau istinah baru ni. Itu habislah masalah tu. Dan jika berhubung dengan negeri itu, berhubung pada uruf, pada kebanyakan orang, pada keramaian orang, kata negeri ini berhubung oleh satu kampung umpamanya. Negeri itu dengan satu kampung. Ini berhubung, semua kata berhubung. Macam kampung duduk di akhir bandar. Maka semua kebanyakan orang kata kampung ini berhubung dengan bandar ni. Tu dia. Lepas tu macam mana? Maka disyaratkan melalui akan keduanya akan negeri dan satu kampung tadi. Syarat melalui negeri dan satu kampung itu. Ni masalahnya kampung tu luar, kampung tu besar. Maka adalah yang kecil-kecil pada akhir-akhir kampung tu. Maka permulaan safar kita iaitu mula daripada dua kampung yang luas ni, dan ada kampung yang kecil yang berhubung dengan kampung yang luas. Permulaan di sana, bukan lepas dari kampung besar dah. Karena kampung yang kecil itu pun keramaian orang tu, semua orang kata ini pun berhubung dengan kampung yang besar ni juga. Kena lepaskan daripada dua-dua kampung itulah dikatakan permulaan safar kita. Di situ haruskan kita qasar jamak.
Kalau tak lepaskan daripada tempat itu, maka tak haruskan qasar jamak. Tu. Kata syarat melalui kata kedua tu kait pada di syarat melalui. Syarat melalui kata kedua tu jika tiada ada antara keduanya negeri di satu kampung, kota. Jika tiada ada antara keduanya negeri di satu kampung tu ada kota. Kalau ada kota. Tu. Dan jika ada kota, ini mukabil. Dan jika ada kota antara keduanya, antara negeri dan satu kampung tadi, maka disyaratkan melalui kota juga. Ada melalui kota tu juga. Maka tiada berhubung keduanya negeri dan satu kampung tadi, kerana ada kota. Tu. Maka tiada ini syarat ni bukan jawab. Maka disyaratkan melalui kota juga. Kata dia, maka jika tiada berhubung keduanya negeri di satu kampung ni, tak ada hubung pada huruf. Ini mukabil pada atas tadi. Mukabil pada kata jika berhubung dengan negeri itu pada huruf ke satu kampung. Mukabil membetul di pada tu, lawang bagi hal tu. Kata dia, maka jika tiada berhubung keduanya negeri di satu kampung pada huruf, nasjaya dimemadai dengan melalui kampung bagi yang musafir juga. dimadai dengan melalui kampung. Kampung mana? Kampung mana? Kampung bagi yang musafir juga. Melalui kampung-kampung dia. Hal keadaan kampung itu adalah ia bagi yang musafir juga. Kampung bagi orang musafir. Kalau orang musafir duduk negeri, lepas pada negeri itu permulaan dikirakan permulaan musafir dia. Kalaulah orang musafir itu orang kampung, orang satu kampung, maka dia lalu ke kampung dia itulah dikirakan permulaan safar dia. Ada mahligai-mahligai yang ada di dalam kampung yang berhubung ia mahligai-mahligai dengan negeri. Ada mahligai-mahligai. Mahligai ni mana rumah yang besar, yang harga dia hanya 50 juta ataupun 10 juta Malaysia. Itu dikatakan mahligai. Bahasa Siam panggil karha. Karha tu mahligai. Nama dia. Tu. Ada pun mahligai-mahligai yang ada di dalam kampung yang berhubung ia yang mahligai-mahligai dengan negeri. Lahana ni. Mahligai hak ada kampung, lepas tu yang berhubung sini bahasa kita panggil berekek. Yang berekek dengan negeri, yang berekek dengan kampung, yang berekek dengan bandar. Maka padanya tafsilun. Tu jawab lagi ada apa tu? Maka jika yakni maka padanya pada jawab istifham itu tafsilun, ada tafsir. Ada huraian satu persatu lagi. Huraian macam mana? Macam ini. Jika dudukkan dia ke mahligai-mahligai yang ada dalam kebun yang berhubung dengan negeri itu pada sekalian tahun. Apa duduk sini? Maka jika duduk ia didudukkan dia ke mahligai itu. Diduduk ni maknanya ditinggal. Bahasa Malaysia bagi ditinggal. Didiami. Ditinggalkan dia atau didiamikan dia ke mahligai-mahligai itu pada sekian tahun. Semua setahun, dalam setahun tu dia tinggal kat situ, kat mahligai itu. Dia diam di situ. Maka hukumnya, hukum mahligai-mahligai yang didudukkan dia pada sekian tahun. Maka hukumnya, hukum mahligai-mahligai yang didiamkan dia pada sekian tahun itu seperti hukum kampung yang tersebut. Tu.
seperti hukum kampung yang tersebut. Apa kampung tersebut? Yakni kampung yang tidak ada kota yang tertentu baginya. Kampung tersebut serupa dengan kampung yang tersebut. Apa kampung tersebut? Yakni kampung yang tiada ada kota yang tertentu baginya, bagi kampung. Lalu lepas pada mahligai tak apa dah lah. Tu. Dan jika tiada, maka tiada. Dan jika tiada apa? Dan jika tiada didudukkan dia pada sekian tahun. Dan jika tiada didudukkan dia pada sekian tahun, tiada ditinggalkan mahligai tadi pada sekian tahun, tak ada tinggal kat situ, dia tinggal kat lain situ, rumah situ, mahligai kat situ, dia buat tinggal pada musim panas ke, atau pada musim sejuk ke, atau pada musim dingin ke, mana-mana musim sahaja yang dia tinggal kat situ, dia duduk kat situ. Yang ni macam mana? Yang macam mana pula? Tinggal setengah-setengah saja. Maka tiada apa? Maka tiada hukumnya seperti hukum kampungnya tersebut. Maka tiada hukumnya seperti hukum kampungnya tersebut. Tu panggil. Maka dia kena lalu lepas pada mahligai itulah. Pak mahligai dia tak kampung yang berkaitan dengan kampung dah tu. Tu dia. Habis setakat tu, titik situ. Kata dia berkata Syekhul Islam Zakaria Ansari berkata di dalam Fathul Wahhab, nama kitab. Di dalam Fathul Wahhab, nama kitab ni. Bahkan jika adalah di dalam kebun-kebun itu beberapa mahligai atau rumah yang didudukkan dia, yang ditinggalkan dia, duduk yang ditinggal atau yang didiamikan dia ke beberapa mahligai ni atau rumah pada setengah musim-musim tahun, seperti musim panas atau musim sejuk, kubuh kikelah. Misal dia tu. Jawab dia disyaratkan melalui beberapa mahligai, beberapa mahligai rumah yang dudukkan dia itu setengah musim. Disyarat melalui beberapa mahligai atau rumah itu. Kena lepas pada tu. Kalau dia duduk setengah-setengah musim saja, kena lepas pada tu. Tu dia. Habis ke titik situ. Nuktah situ. Kena ada nuktah tu. Kalau tidak kan baca dia hubung habis kan tak keluarkan masalah. Begitulah di dalam raudhah. Hal keadaan raudhah, hal keadaannya raudhah seperti asal bagi raudhah. Begitulah apa? Seperti berkata Syekhul Islam Zakaria Ansari di dalam Fathul Wahhab. Begitulah mana seperti berkata Syekhul Islam Zakaria Ansari dalam Fathul Wahhab di dalam Raudhah bagi Imam Nawawi. Hal keadaannya Raudhah seperti asal bagi Raudhah. Berkata ia Imam Nawawi di dalam Majmu', dalam kitab Majmu'. Berkata ia kemudian daripada telah nakalnya, telah memindahnya Nawawi akan jadi makian itu daripada Rafi'i. Ia berkata Majmu', kemudian telah nakalnya Nawawi akan jadi makian itu di makian istidrak, di makian idrak istidrak. Di makian idrak itu. Mana idrak itu bahkan. Bahkan dikatakan idrak. Telah nakal Nawawi akan dimakai itu daripada Rafi'i. Dimakai idrak. Mana idrak bahkan jika adalah dalam kebun-kebun itu beberapa mahligai. Yang nakal dia memindah daripada Rafi'i. Daripada Rafi'i. Dan pada dimakian idrak tilik.
Dan padanya tilai, dan tiada meletangi bagi demikian syarat itu. Syarat mana? Syarat jika adalah dalam kebun-kebun itu beberapa mahligai. Tu. Dan padanya pada demikian idrak. Dan padanya pada demikian idrak. Idrak lah. Bukan istidrak, dia pakai idrak. Tilai. Ataupun tilai. Mana cerga dan cacak yang berhajat kepada tilai. Cerga dan cacak berhajat kepada tilai. Lepas dan tiada meletangi bagi yang dimakian syarat itu. Dan tiada meletangi bagi dimakian syarat itu. Mana syarat itu? Syarat jika adalah di dalam kebun-kebun itu beberapa mahligai ila akhirih. Syarat. Tak meletangi oleh jamhur, oleh kebanyakan ulama. Kebanyakan ulama tidak meletangi akan perkataan itu. Tiada membantahi, boleh juga tu. Tiada membentai, tiada menghalang. Dan yang zahir di si aku. Dan yang zahir di si aku siapa? Yakni Imam Nawawi. Dan hukum yang zahir di si aku. Dan yang zahir dan hukum yang zahir di si aku yakni Imam Nawawi. Yakni Imam Nawawi itu tafsir bagi aku. Siapa aku sini? Yakni Imam Nawawi. Apa hukum zahirnya? Bahawasanya tiada disyaratkan melaluinya. Tak disyaratkan melaluinya melalui beberapa mahligai atau rumuh. Ia didudukkan dia pada setengah musim-musim tahun tu. Tak syarat melalui dia. Pasal apa dia ada syarat melalui? Kerana bahawasanya beberapa mahligai atau rumah yang didudukkan dia pada tengah-tengah musim itu bukannya itu mahligai daripada negeri. Bukan daripada negeri dia, suku sakat daripada dia. Karena bahasa ada kebun. Tempat dalam kebun bukan ni. Tempat dalam kebun itu ini karena dia tak dibilangkan negeri. Lalu tu tiada syarat ke melalui akan mahligai itu atau rumah yang ditinggalkan dia pada setengah-setengah musim sahaja. Tu boleh faham gitu. Oh, ibarat dia rupa-rupa yang kita begini. Tu. Maka khulasah di sini kita nak kerti apa tu? Itu yang cakapkan dalam ibarat kita. Maka khulasah di sini, kita apabila hendak musafir mesti kita kena lalui kampung yang kita tinggal itu dahulu. Hak dia setakat mana? Kawasan atau setakat mana kampung kita yang kita tinggal? Kampung kita di mana tempat sakatan dia ni? Situlah permulaan musafir. Itu khulasah pada semua yang dia bagi tahu ni. Ada kota, ada pagar, ada kapal hormon begitu ini semua ni khulasah dia tu keluarnya sikit saja. Karena siapa dia hendak musafir mesti dia kena lalukan tempat yang dia tinggal tu atau kampung yang dia tinggal tu. Di sini kampung apa? Maka kita keluarkan pada kampung luar tu sedikit. Di situlah permulaan safar kita. Itu khulasah daripada ibarat kita semua tadi. Karena sekarang ini di mana ke kampung ada kota, ada pagar, tak ada. Sekarang ini tak ada kampung-kampung ada kota, tak ada. Tidak ada pagar kampung, hanya bangun rumah-rumah orang yang ada. Ada pondok, ada tempat pesantren, pesantren ada kota. Tapi kampung tidak ada kota. Ada sakatan dia. Nama kampung dia tu. Maka di situlah tempat pemulakosannya. Maka khulasah semua ni yang ibarat semua dia bagi tahu dalam kitab ni ialah permulaan kosan kita apabila kita lalukan kampung ataupun bana atau bangunan yang kita tinggal itu. Supaya pada tu itulah permulaan kosan kita. Intaha sulah dia majmu'.
Intaha perkataan di dalam majmu'. Ada intaha perkataan di dalam majmu'. Dan dua kampung yang berhubung keduanya disyaratkan melalui keduanya. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.